Nak, orang tengok kita gi mari. Nak, pesengan tak jumpa jalan dah ni. Orang pun nak gi kabur. Nak tunjuk jalan. Dia orang tengok kakak kau stang tubik kau ni. Lepas tu kau nak U-turn pula, tubik kau dalam rok pula ni. Pesengan sesak dah ni. Orang kapun nak gi kabur. Tak mau dengar. Mesti ketah itu orang larok. Mana orang sesak dah. Orang kapun nak kabur. Tak mau dengar, marah pula. Kabur apa kabur? Kita gitu. Orang nak kabur jalan hak tu kau ni. Nak bukan kau ni. Tak dapat tengok nyanyi sangat. Dah nyanyi apa jelek, pusat-pusat kan luar. Macam bapak panggil cuma tak kalah supi je. Kalau kalah supi, nampak? Memang same, memang sama kan. Nampak? Tak kalah supi. Apa pula Allah Rabbi. Lengat ni, baju lengat sekarang. Tak puan umur 16, 17, 18, 20. Ni singlet ni. Tahu singlet dengan saku. Aluh tali. Kasar lidi orang dekat. Molek ada ni buat saku atas bau. Dah dosa ke tidak? Jadi satu dosa dah. Satu maksiat. Tapi dia tak tahu. Kalau dia tahu, kalau dia takut dah buat gitu, dalil kita dulu. Kan dulu kita tak heran bab aurat. Pasal kita tak tahu kehala dulu. Dan ni ada tahu kehala dah, jadi takut sikit. Dia gitu kok. Kita gitu juga macam dia dulu. Nyanyi. Kalau naik bas kau kalau gatung pegang tangan tak apa-apa kan. Pakai singlet. Dah balik. Nak balik rumah muda. Ayah haji duduk bawah lenggok lah kata. 3 orang jatuh tak muka. Pening ayah haji. Nak turun jalan air jida, terik rumah muda. Pasal ni hak kopior punya. Tamu tengok tak baik. Allahu Rabbi. Duduk dalam keadaan kelalaian. Dan bekal bagi beberapa tempat yang hadapan lagi. Dan jika adalah ini perkara telah wajib di atas budak-budak balik itu sendiri, sekalipun budak-budak ni bila dia besar, dia dewasa, dia kena belajar. Tapi kita wajib dedahkan sebelum daripada mereka melangkah ke alam dewasa, daripada kecil lagi. Apa jua kalau daripada kecil molek, daripada lembut lagi. Macam orang awak kuih lah, awak kepuk tuih. Kepuk sampai tapu ambil muka. Awak kuih. Bila cair, masa cair itulah orang cuah dalam acuang. Cuah dalam acuang buah hulu jadi buah hulu. Pasal lembut lagi. Cuah dalam acuang bunga durian jadi bunga durian. Cuah dalam acuang apa benda biskut jadi biskut. Dia lembut, dia ngikut. Dan ikutan ni semasa kecil dia tahan lama. Dah macam tua. Batulah kata al-ilmu fi sighar kan naqshi fil hajar. Belajar sejak daripada kecil seperti pahatan di atas batu. Kita pahat di batu tahan lama. Mana budak-budak kecil awal-awal lagi beri pendedahan ilmu agama, maka comel budak tu. Molek, ingatannya kuat, mudah menghafal, cepat pandai. Orang tua lambat pandai. Lambat anda. Dah ingat. Mana? Saya tengok orang umur 75 ngaji tajwid. Orang umur 75 dia ngaji tajwid. Masih buat Ismail tu berjelbok idea. Nak buat mulut mucung. Nampak? Tak mahu tu biar idea. Faham? Payah nak buat lah. Nak buat maknanya qalqadah. Siapa demang ayah haji. Tu baru qalqadah sugra. Kalau kubra tidur situ terus. Payah. Dah mulut tua, gigi tua, langit-langit tua, sanaya tua, kerangkong tua, lidah pun jadi tua. Jadi payah. Sebab itulah sekolah rendah tak terima orang tua. Yang terima orang tua sekolah Piramli. Nampak? Alik Yemin apa? Burung. Burungnya bang. Tak percaya lagi tak kira kita. Daftar sekolah SS1. Jejak 1 minta.
Dia kata dah mana anak? Ni rebah lepok jagu. Mana? Sepotong je gigi tinggal. Nak masuk jauh satu. Siap ngebik-bik Ultraman bawa. Mana? Tak terima. Pasal apa? Buang masa. Nak ngira rohok. Tak? Tu kata daripada kecil. Daripada baru-baru lagi. Nah. Maka bersabit dengan buku. Budak-budak ini banyaklah puak-puak kita yang Islam tak kena bawakan, iaitu meninggalkan mendidik budak-budak kepada ajaran agama. Buku ni lah ramai cecek. Buku mana? Buku ni lah, buku didik anak-anak pada ilmu agama. Ramai ibu bapa yang lereh, yang tak ingat, tak sedar, tak ambil peduli pun. Tak ni. Payah kita nak tarik orang ni balik kepada Islam, payah. Lebih payah kalau orang itu duduk dalam kemewahan. Payah dia. Kalau dia mewah, kita ni kurang mewah pada dia, payah nak ikut. Nampak? Lepas tu kalau dang siapa kau perak, jom tawang apa semua, tak boleh kawan dah, bapak surat. Buat bodoh kira. Tak rat cetong. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, apabila dikatakan kepada mereka-mereka ini, hendaklah kamu beriman dengan orang-orang yang telah beriman. Maknanya, hei puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal, puak-puak Ubay anak Khalaf, puak-puak Abdullah ibnu Ubay dan sekutu-sekutunya, masuklah kamu jamaah para sahabat Nabi Nuh. Masuk puak sahabat lah, beriman macam puak sahabat lah, duk main masjid, main surah. Nah, dia pun tengok puak sahabat dah agak cetong. Dia naik unta merah. Unta merah puak ni naik. Takkan nak ikut puak sahabat yang naik keldar, keldakat. Nampak? Sebeng pun tak ada. Dia naik unta merah, Honu naik keldar sebab dia bakit. Payah nak ikut. Sahabat kaki ayam ada, kain bertapur-tapur harum sekali, baju, nak ikut. Puak-puak musyrikin Mekah tak ikut. Dia pakaian lagu mana? Siap ngerata dengan gelang. Tak. Dengan bertato kat emas pakaian, tak mau ikut. Lepas tu dia nampak kot dunia. Sebab dia mewah. Bila orang mewah, golek lah, payah nak ikut. Seruang dari untuk bersama-sama dengan orang yang susah. Dia kata, adakah kamu mahu kami ikut orang-orang yang bodoh itu? Orang tak ada pelajaran. Tak rak cetak duk surah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, kata Allah, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang bodoh, bukan para sahabat, tapi mereka tak tahu. Orang yang tidak mahu bersama dengan para jemaah, mereka itulah orang-orang yang sufaha. Bukan kata jahil. Sufaha ni, sufaha ni bodoh. Jahil lain. Jahil pula bodoh tak cerdik. Ini bodoh terus. Kalau juhalak juga orang jahil ni sufaha, orang yang bengong, orang yang bodoh dungu. Tidak ikut kita. Ayo, tengok adik-beradik kita. Kalau hak mana kaya sekali, perkataan dia laku. Walaupun tak betul. Kalau hak alim, hak ngaji 20 tahun tapi basak terek, tak laku dalam keluarga. Dia kaboda dah sewak lagi ni, dak walek comel gini. 20 tahun ngaji, anak beranak dak wakar. Tidak apalah, tunggu ayah long, tanya ayah long. Ayah long nak siapa dah pada Kuala Lumpur. Tolak dah tadi dengan BMW dia. Tanya ayah long buat putusan. Ayah long basuh berak dak cuci. Faham? Tapi dah harta banyak. Itulah lumrah hidup dunia. Tengok kita apa nak ikah. Dah rak cetong. Rasa cakap sedap. Kalau harta tak ada. Dah harta banyak, menjadi tumpuan. Kalau dua pupu, orang kata sepupu. Kalau kaya. Kalau sepupu dia kata anak dal. Kalau senang,
Cihak gila, nak gila. Nampak? Cawak kata pergi mari bagi duk eret ring. Nah, anak dara dia kata ada bau-bau bacang ni. Dah jauh. Kena kau jauh kata. Itulah hidup dunia. Nah. Maka jangan kita terpesona dengan kemewahan orang-orang yang meninggalkan beramal dengan amalan-amalan Islam. Kita tengok orang tak beramal, orang tak mari surau, orang tak dengar, tak pergi kuliah, orang tak belajar agama, orang tak cara bab agama ni senang lenang dengan makan pakar, dengan kenderaan yang hebat-hebat. Rumah mereka itu pula tersergam indah. Biar ke dia lah. Allah Ta'ala pesan akan zarhum ya'kulu wa yatamatta'un. Nah, tinggalkan mereka itu dalam keadaan makan dan minum. Wa yulhihimul amal. Mereka itu dilagakan oleh cita-cita saja. Fasawfa ya'lamun. Pasti mereka akan dapat tahu suatu hari nanti. Dah kata tidak. Mujazadah heranlah orang-orang yang zalim, orang-orang yang ahli laga, ahli maksiat. Makan mewah, minum mewah. Nah, rumah mereka ratusan juta ringgit, tapi mereka tidak ikut jalan Allah. Biarkan mereka ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Nah, telah melarakan mereka itu, mencuaikan mereka itu oleh macam-macam angan-angan. Nah, macam-macam cita-cita yang telah menyebabkan mereka itu jadi lara. Banyak angan-angan mereka itu. Fasawfa ya'lamun. Maka sesungguhnya mesti suatu hari nanti mereka akan mengetahui. Tak? Bila mana dia ketahui? Bila dia masuk di dalam kubur. An-nasu fid dunya niyamun. Manusia itu di dalam dunia tidur boleh jeretuh belaka. Tak? Faiza mata intabaha. Maka apabila telah mati, Nabi kata baru terkejut daripada tidur. Bila dengar marrabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma wajibuka wa ma faraiduka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka, sudah hijrah dah. Tak? Fanadima. Maka disitulah mereka baru menyesal. Ada? Tengok kaya-kaya, datuk-datuk apa semua, orang kaya, orang banyak pitih. Hak boleh buat pitih petambung-tambung zaman dulu cerita. Nah, tengok kubur dia ni benda ada. Cikgu, benda ada atas kubur dia. Kemucu dengan karung. Betul tak? Karung ni. Nah, karung tu bukan anak dia. Jadi biarlah temang juga dah anak dah mari, karung pun karung lah. Juta. Cerita ni jangan main. Gudang darat kapal laut. Dia tengok karung 2 ekor. Biru mata karung. Kalau hijau boleh tahan. Tak ada benda. Ada 30 orang sehari mari kubur dia, cikgu? Ada. Kita tanya cikgu Umar, pasal dia ahli kubur. Tak? Dia tiap-tiap hari mesti ada kubur depan kedai tayar Syekh Ibrahim. Tiap-tiap hari. Tak? Tiap-tiap hari mesti ada situ. Pukul 8 apa pukul 10. Tak? Kalau tak ada, jarang-jarang tak ada, tak tahulah. Pergi kat snooker apa, tak tahulah tu. Faham? Nah, dia tahu kan? Dia kenal. Saya pergi juga tapi tak kenal mana kubur orang kaya, kubur orang miskin, tak kenal. Cikgu dia boleh bilang, ni kubur ni orang kaya ni, orang kaya ni, orang kaya ni. Seorang tak duduk tak kubur dia. Tak? Sedangkan Nabi SAW berpesan, apabila datanglah orang yang kita kenali, duduk memberi salam pada kubur kita, Allah Ta'ala benarkan kita menjawab salam, dan hati kita menjadi tenang seketika dapat bertemankan orang yang ziarah. Tadi duduk tak ada, sunyi sepi, orang mari duduk sekejap ziarah kita, berasa suka hati. Tak? Seolah kata mayat kita jangan balik dah lagi, balik akarang sikit. Tak? Sampai gitu semua seronoknya mayat. Apatah lagi kalau sapa pula dengan doa, dengan Fatihah, dengan istighfar, dengan sedekah. Allah ada lah. Nah, kita yang merancang akan kehidupan kita sebenarnya. Nah, kalau kita rancang anak kita tak di kubur kita, itu lah. Sebab tu kena buat pelang, asuh anak-anak.
Tak, kalau kita ayah mati jangan lupa kubur kurang-kurang seminggu sekali. Latih dulu masih hidup buat pergi supaya menjadi rutin mereka, kebiasaan. Mudah-mudahan kita mati mari seminggu sekali. Tak mari nak hari pun. Tak, ajar dia macam mana mendoakan kalau kita mati dah, supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kita di alam barzakh. Baru tu. Itu baru anak yang sejuk perut mak mengandung. Nah, bukan yang kelulusan tinggi. Wah, benda pusat jelek gitu. Tu tengok roga tu. Macam anak orang pangang. Waktu kita sebenarnya tertipu dengan masa. Masa sebenarnya. Pada dalam hadis-hadis yang masyhur selalu kita baca, di antaranya ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang tenggelam manusia pada keduanya kebanyakan daripada kita. Dua nikmat tenggelam ni mana hanyut dengan dua nikmat ini. Tulul amal wal faraghu, iaitu panjang cita-cita dan masa lapang yang begitu banyak. Habis gitu. Masa tu masa mahal. Masa mahal. Tengok kita muka kita tengok cermin dah ni. Nak tengok mahalnya masa, tengok muka kita. Balik sekarang tengok cermin. Lepas tu kita waktu bik gambar kita zaman cek itu. Kita tengok. Faham? Macam tu kubur muka. Tua dah. Dalam gitu tua dah. Tak sedar. Yang kita tak sedar tu pasal kita tengok tiap-tiap hari cermin. Acu kita tengok 40 tahun sekali, baru kita sedar kita telah tua. Kerajaan tak benar. Segala rakyat ada cermin di rumah dia. Cermin hanya ada tempat pemerintah saja. Dan rakyat hanya dibenar melihat 40 tahun sekali. Allah warna 40 tahun sekali kau tengok cermin. Lepas lepong. Bukan aku. Aku muda. Tapi dah tengok tiap-tiap hari. Tak berasa tua lah. Pasal perubahannya sedikit. 40 tahun tengok sekali, baru kita nampak tua dah aku. Dalam tua main Vespa. Allah tua main Vespa. Tak ada sorak nak bilang ubang putih. Apa dia bulu kening putih. Bulu kening hitam. Putih semua dah bulu kening. Kelak Vespa. Cucu disurat dengar. Tok Ki kelak Vespa. Ahli sama hidup. Mana nak mati atas Vespa. Berat. Habis masa gitu je. Di rumah mak ayah, mak pula di rumah badan cerita keli. Badan Yustan. Kalau Yustan nyanyi rohong mulut-mulut mak. Pyari kana mumene sona badawi. Senyak tu. Maknanya masuk, menjiwai, faham? Dah minat. Kita tak apa buat modal. Faham? Guru tak apa lah temso. Faham? Dia memang kena apa lagu. Dah sungguh habis kita. Tua. Dah habis lah tua. Tengok tok kita lah. Danyok dalam justang. Tak. Daripada ego misal cekok sanggang. Mana? Siapa ke Syahrukh Khan janji sekarang. Tengok lagi. Khabar cucu nak tengok Ninja Turtle. Buka cu nyetang kali tu tengok tu tengok kali. Nampak? Lawak mana ke dia. Allahu Rabbi. Sebab itulah kata pepatah Arab, al-waktu saifun. Masa itu seperti pedang. Illam qata'ahu illam taqta'hu qata'aka. Allahu Rabbi. Masa itu seperti pedang. Kalau mu tak potong dia, dia potong kepalamu. Kena badidah masa. Dia kalau kita tak kita tak pitah dia, memang dia pitah kita. Tu sungguh. Dia tegah. Kalau kita buat dak bahan deal waktu ni. Dodo tua. Dodo 50. Dodo 60. Tak apalah umur, tapi tidak ada gas. Umur memang mereka. Tak, memang tua dia kita.
Tiap-tiap yang ada pada alam ni dia berubah daripada muda pada tua, meninggal dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua pada alam ini akan binasa. Yang tak binasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu yang memberi sifat jalal, sifat kemuliaan. Tak. Tetapi tualah dalam keadaan sedar diri. Nah, ada bekal untuk perjalanan yang masih panjang di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Ada soalan satu. Isteri yang tidak mempunyai datuk, ayah dan anak lelaki meninggal dunia, hanya ada suami dan berapa orang anak perempuan. Bagaimana cara pembagian harta? Pusaka isteri. Suami dan beberapa orang anak perempuan sahaja. Suami dapat berapa? Tok Imam. Dia kata isteri tidak mempunyai datuk, ayah dan anak laki-laki tak ada, hanya anak perempuan dan suami. Paling banyak. Berapa paling banyak? Suami 1/2. 1/2 tu berapa? 1/4. Baki ambil dia anak. Soalan bagi makmum yang masbuk, manakah yang lebih afdal baginya, sama ada menghabiskan macam Fatihahnya yang hampir habis dibaca ataupun terus rokok bersama imam bila imam rokok? Tak. Makmum masbuk, ihdinas siratal mustaqim. Tak. Lepas tu imam pun rokok kan? Kena rokok selalu, tinggal bacaan. Mesti tinggal bacaan. Melainkan kita kalau nak habiskan bacaan pada ayat yang belum habis, boleh jika kita zon kita dapat rokok bersama imam. Umpamanya kita baca ghairil maghdubi alaihim, imam rokok. Kalau kita kata waladhdallin pun sempat rokok, tak, maka rokoklah. Tetapi kalau kita sambung, kalau kata waladhdallin ditambah dha tu panjang, memang takut terdang rokok, maka tinggalkanlah. Boleh tinggal. Tak ada soalan. Minggu depan tak ada, minggu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi